Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada semua para pendengar umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rancangan Tashih Mafahim. Pembetulan kepada beberapa fahaman yang salah yang berlegar di kalangan masyarakat. Kita sampai pada siri yang ke-14 untuk rancangan Tashih Mafahim di bawah tajuk 10 Muharram. Apa ada pada 10 Muharram? Apa yang sunnah, apa yang bid'ah? Ketika Rasulullah sampai di Madinah pada 10 Muharram, bukan Nabi sampai 10 Muharram. Waktu Nabi dah berhijrah di Madinah, bila sampai hari 10 Muharram, Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Lalu Nabi bertanya kepada orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa pada hari itu? Mereka menjawab, hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwihim. Hari ini adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel daripada musuh-musuh, iaitu Fir'aun dan juga bala tentera yang ramai yang menyerang dan nak bunuh Nabi Musa dan juga Bani Israel yang beriman kepada Allah ketika itu. Lalu Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel yang beriman. Maka sebagai mensyukuri nikmat itu, orang Yahudi berpuasa dalam syariat mereka. Maka Nabi pun menjawab, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Nabi kata, aku lebih berhak dengan Musa daripada kalian. Maka Nabi pun berpuasa dan Nabi mengarahkan orang Islam lain supaya berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi puasa 10 Muharram itu adalah puasa yang wajib ke atas umat Islam sebelum diwajibkan puasa Ramadan pada tahun 2 Hijrah. Bila tahun 2 Hijrah turun ayat kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, maka puasa 10 Muharram tidak lagi diwajibkan. Kemudian fakta yang seterusnya ialah sebelum Nabi berhijrah, Rasulullah berpuasa 10 Muharram di Mekah. Dan bukan Rasulullah saja, orang Quraisy memang berpuasa pada 10 Muharram. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sudah pasti 10 Muharram ini ada sejarah, ada rahasia, ada fadilatnya yang sangat besar, yang sebahagiannya ditunjuk dan diterangkan oleh Rasulullah SAW. Antaranya apa, tuan-tuan? Antaranya ialah Nabi Musa diselamatkan bersama dengan pengikutnya yang beriman oleh Allah SWT daripada Fir'aun dan tentera-tenteranya. Yang kedua, puasa 10 Muharram ini, kata Rasulullah, diampunkan dosa setahun yang lalu. Setahun punya dosa. Maksudnya di sini dosa-dosa kecil diampunkan oleh Allah, insya-Allah. Bila Nabi sebut, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha. Aku berharap agar Allah SWT mengampunkan setahun dosa yang telah lalu. Tapi kita jangan lupa bahawa tahun itu Nabi berpuasa 10 Muharram. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, kalau aku diberikan peluang oleh Allah, aku akan berpuasa sehari sebelum 10 Muharram pada tahun depan. Kata Ibnu Abbas, pada tahun akan datang tu Nabi telah pun wafat. Maka sahabat puasa sehari sebelum 10 Muharram dan hari 10 Muharram. Sunat kita umat Rasulullah hari ini berpuasa 9 dan 10 Muharram, iaitu minggu depan. Tuan-tuan sekalian, minggu depan hari Khamis 9 Muharram. Hari Jumaat 10 Muharram. Saya mengajak diri saya, ahli keluarga saya, kita semua puasa 9 dan 10, Khamis dan Jumaat.
pada minggu depan insya-Allah untuk mendapatkan fadilat tersebut. Kenapa sebelum Nabi hijrah, Nabi dan orang Quraisy Mekah ramai yang berpuasa pada 10 Muharram? Antara rahsia pada hari itu rupanya diampunkan dosa setahun yang lalu, diselamatkan Nabi Musa dan Bani Israel yang beriman, diterima taubat Nabi Adam AS pada hari itu juga. Saya tak baca dalil-dalilnya yang disebutkan oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri dalam nota yang dibuat oleh beliau. Dan juga antara peristiwa yang berlaku dalam 10 Muharram itu adalah pembunuhan cucu kesayangan Rasulullah, Sayyidina Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Dan juga tuan-tuan, ada beberapa para ulama menceritakan pada 10 Muharram tu, seperti mana Syekh Al-Imam Fatah Ibn Shakhraf, dia kata, aku memecah-mecahkan roti setiap hari untuk memberi makan kepada semut. Sedekah, bagi makan kepada semut, dapat pahala. Tetapi bila tiba hari Ashura, mereka tidak memakannya. Macam cerita khurafat tuan-tuan. Nanti dulu, jangan mudah tuduh orang bawa cerita khurafat, pengelipur lara dan sebagainya. Jangan mudah buat tuduhan seperti sebahagian kumpulan yang ekstrim cara mereka. Tuan-tuan dengar satu lagi. Diriwayatkan juga Al-Qadir Billah Al-Khalifah Al-Abbasi bahawa berlaku perkara pelik kepada beliau. Lalu beliau bertanya kepada Syekh Abdul Hasan Al-Qazwini. Lalu Syekh Abdul Hasan Al-Qazwini menjawab, hari Ashura ini turut berpuasa padanya semut. Dikatakan semut juga turut berpuasa pada hari Ashura, dikatakan. Dan kisah itu disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kisah itu. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan lupa ada 3 jenis 10 hari, ada 3 jenis 10, 10, 10, 3 jenis yang mana mempunyai kelebihan yang besar untuk kita membanyakkan ibadat dan kebaikan. Ada 3 jenis 10. Yang pertama, 10 akhir Ramadan. Ada banyak hadis bagi tahu 10 akhir Ramadan ni hebat. Dia punya gandaan pahala, bahkan sebagian ulama kata digandakan dosa 10 akhir Ramadan. Yang kedua, 10 hari terawal Zulhijjah, 1 sampai 10 Zulhijjah. 10 hari ni hari yang Rasulullah dan para sahabat salaf membanyakkan ibadat dan kebaikan. Nombor 3, 10 hari pertama Muharram juga adalah hari-hari yang disarankan kepada umat Nabi Muhammad untuk membanyakkan kebaikan dan juga amal ibadah. Jadi tuan-tuan, tengok 10 ni, kalau kita duk biasa, ni contoh saya buat, hari-hari kita sedekah RM10. Tapi bila main 1 hingga 10 Muharram, tuan-tuan sedekah lebih. Sedekah 15. Niat adalah hati nak dapat redha Allah. Niat adalah hati nak ikut sunnah Rasulullah yang membanyakkan ibadat dan kebaikan pada 1 hingga 10 Muharram. Jangan tinggal puasa 10 Muharram, sebab selepas puasa wajib Ramadan, ranking 2 atau 3 di kalangan puasa, orang panggil macam raja puasa sunat dan ratu puasa sunat lah. Satu ulama kata puasa pada 10 Muharram, dan yang kedua puasa pada hari Arafah. Ada ulama lebihkan Arafah menjadikan dia raja puasa sunat, dan ada ulama melebihkan puasa 10 Muharram menjadikan dia raja puasa sunat. Semoga Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita semua untuk melakukan amal kebaikan, menggandakan amal kebaikan dan ibadat dalam hari-hari yang mulia ini, hari-hari yang Rasulullah sendiri bagi tahu ada kelebihannya. Untuk yang kacau bubur Ashura, kacau bubur Ashura ni nak kacau sepanjang tahun pun boleh. Bulan Rejab, Syakban, bulan berapa pun tak apa. Bagi makan orang. Yang tu sudah pasti adalah sunnah Nabi. Bulan berapa pun tak apa, bagi makan orang. Sudah pasti sunnah Rasulullah.
Bila kita nak kacau bubur Ashura pada 10 Muharram, jangan diniatkan ia sunnah Rasulullah ataupun sunnah mana-mana Nabi. Sebab ianya tidak sabit dalam perkara tersebut. Jadi orang yang kacau bubur Ashura dengan niat untuk bagi makan orang ramai pada 10 Muharram ataupun pada hari-hari lain, ia adalah sunnah Rasulullah. Dan satu pihak lagi, janganlah terlalu ekstrim dan keras menuduh bid'ah, syirik dan khurafat kepada mereka yang kacau pada 10 Muharram ni, bubur Ashura ni. Jadi ada sebahagian tempat, tuan-tuan, sebahagian tempat sampai hari ini bukan 10 Muharram pun dia kacau bubur Ashura. Kan, bulan Jamadil Akhir saja orang kampung ramai-ramai, Jamadil Awal, bulan Sya'ban kacau bubur Ashura. Kenapa ni? Jamu orang ramai. Berlaku, tuan-tuan, berlaku di sebahagian tempat. Alhamdulillah. Jadi benda yang umum, Nabi pun suruh jamu orang makan sepanjang tahun, maka yang tu dapat pahala sunnah, insya-Allah. Dan janganlah kita bermudah-mudah untuk membid'ahkan amalan yang dilakukan oleh umat Nabi SAW selama mana ia terpayung di bawah dalil yang umum dan tidak melanggar dalil-dalil yang yang sabit daripada Rasulullah SAW. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.